Seperti mana yang kita ketahui, di Malaysia, termasuklah di negeri-negeri yang lain selain daripada Perlis, mereka mengetengahkan mazhab Syafi'i sebagai pegangan di dalam fiqh mereka. Jadi berkenaan dengan mazhab fiqh ni, apakah sebenarnya itu mazhab-mazhab fiqh? Maknanya di sini kita ada dengar selalu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi apakah pandangan Datuk lah berkenaan dengan mazhab fiqh dan pegangan terhadap sesuatu mazhab fiqh itu? Silakan Datuk. Okay, terima kasih. Tuan-tuan jelas, tuan-tuan kena follow saya yang first tadi, baru tuan-tuan boleh ikut yang kedua punya soalan. Maksudnya saya dah bahas panjang tentang mazhab akidah tadi. Kalau nak bahas lagi memang panjang lagi lah. Tapi basic surface punya perbahasan macam tu lah. Permukaan perbahasan. Satu bahagian lagi saya kata yang membabitkan soal do and don'ts. Syariat yang buat dan tak buat. Ketika Nabi ada di kalangan sahabat, kalau ada apa-apa yang mereka tak faham, Rasulullah nak solat macam mana, nak menghadap kiblat macam mana, nak takbir macam mana, nak bagi salam kepada Nabi macam mana, nak berwuduk macam mana. Kalau mereka tak faham, mereka tanya siapa? Sahabat tanya siapa? Sahabat tanya Nabi. Okey. No issue. Rasulullah berlaku sekian-sekian, apa patut aku buat? Rasulullah akan beritahu. Tapi pada zaman Nabi sendiri, Nabi ada hantar perwakilan-perwakilan Nabi pergi ke Yaman, pergi ke tempat-tempat lain untuk mengajar agama. Mereka ni semua, kalau orang tanya mereka benda yang mereka tak tahu, tak pernah tanya Nabi, Nabi tak pernah bagi tahu, macam mana mereka nak buat? Kata, adakah boleh buat hal ni? Nabi tak pernah larang. Tentu mereka akan kata, mereka tak boleh, mereka pun call. Assalamualaikum Rasulullah. Ada orang tanya soalan sikit ni, saya tak tahu nak jawab. Rasulullah boleh ke? Zaman tu, phone tak ada. Email tak ada. Nak pergi tanya balik Rasulullah daripada Yaman, nak patah balik, jauh. Mereka akan kata, Rasulullah tak pernah melarang. Berdasarkan pengetahuan mereka. Betul tak? Tapi ada tak kemungkinan, dia kata Rasulullah tak larang, tapi Rasulullah sudah larang. Di Madinah, ada wahyu baru yang turun atau perintah baru yang turun. Dia tak dapat update tu. Tapi dia salah tak bila dia jawab? Dia tak salah. Sebab dia jawab based on knowledge. Itulah maklumat yang dia ada. Maksudnya pada zaman Nabi sendiri, ada juga tempat-tempat yang kekurangan maklumat. Okey, tak apa. Whatsoever, orang masih boleh follow Nabi. Bila Nabi wafat, orang nak tanya siapa? Tanya siapa? Tanya sahabat, kan? Sahabat ada berbeza. Ada sahabat yang memang pandai bab hukum hakam. Seperti Muaz, seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas. Ada yang ambil berat tentang masalah harta pusaka seperti Zaid. Ada yang ambil berat tentang masalah kejadian-kejadian sebelum kiamat seperti Huzaifah ibn Yaman. Macam-macam. Ada sahabat pun tak berapa pandai juga. Pasal masa zaman Nabi dia tak fokus tu, dia pergi perang. Macam Khalid Al-Walid. Dia tak banyak hadis yang dia tahu. Sebab dia, fokus dia adalah perang. Dan kemudian dia masuk Islam pun agak lewat. Ada sahabat yang memang sentiasa duduk dengan Nabi. Of course, orang yang hebat duduk dengan Nabi. Seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Mereka ada maklumat yang bagus. Pun ada tak maklumat yang Saidina Abu Bakar ataupun Saidina Omar sendiri terlepas? Ada tak? Mesti ada.
Taklah semua ceramah Nabi, kuliah Nabi, Abu Bakar dan Umar ada. Mereka pun ada kehidupan yang nak kena balik, pergi tengok anak isteri mereka, pergi tengok harta mereka. Taklah kata, ni semalam kau tak mai kuliah. Tak mai. Tapi aku ada rakam, boleh tunjuk. Tak ada zaman tu. Hanya sahabat lain boleh bagi tahu. Maka ada benda yang, contohnya, saya buat contoh-contoh yang semua orang tahu. Ada benda yang Abu Bakar pun tak tahu. Seperti nenek dapat harta pusaka berapa. Dia tak tahu. Dia tanya, dia kumpulkan semua. Siapa tahu nenek dapat berapa? Akhirnya Muhammad bin Maslamah bagi tahu, dia dengar Nabi bagi 1/8. Dia dengar Nabi bagi 1/6, sudus. Oh, dia pun tahu. Dia tanya bukti lagi, orang lain tahu. Ada benda yang Umar pun tak tahu. Bukan tak, kadang-kadang benda tu basic. Kalau orang tu mandi wajib, dia nak tayamum macam mana? Adakah tayamum memadai muka dengan tangan atau dengan tubuh sekali? Umar sangka dengan tubuh sekali. Sehingga dia bertengkar dengan Ammar bin Yasir dalam masalah ni. Ammar kata, aku dengar Rasulullah memadai. Padahal dia Umar. Artinya, ada juga, bukan semua orang tahu. Walaupun dia hebat, terpaksa maklumat ni dikongsi. Nabi kata, fala'alla mubalaghin aw'a min sami'. Boleh jadi yang mana orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang dengar. Nabi kata, falyubaligh asyahid al-ghaib. Orang yang hadir masa aku berucap ni, sampaikan kepada yang tak mai, yang tak hadir. Boleh jadi orang yang tak hadir yang kau sampaikan itu, Nabi kata lebih faham daripada kau. Boleh tak? Boleh. Kita pisang tuan, dia kata sekian-sekian. Kita faham macam lain, kau tu kata bukan. Kalau dia kata macam tu, maksud dia macam ni. Sebab dia dah analisis teks tu banyak. Sepanjang sejarah, ramai tokoh-tokoh yang pandai hukum hakam ni. Bab ibadat, bab apa haram halal, sahabat mana? Tentulah Abu Bakar pandai, Umar pandai. Abdullah bin Umar pandai, Abdullah bin Abbas pandai, tabi'in ramai yang pandai, ulama-ulama ramai yang pandai, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Lais bin Sa'ad, banyak nama-nama yang hebat. Tetapi 4 nama menjadi begitu prominent di kalangan orang Islam. Bukan kerana mazhab tu 4, tapi 4 ni paling popular. Banyak sebab, salah satunya kerana murid mereka cukup, mereka menulis bahan mereka. 4 mazhab, 4 tokoh itu Abu Hanifah. Yang ni Abu Hanifah pun muncul kemudian, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Adanya tokoh seperti Imam Malik, adanya tokoh seperti Imam Syafi'i, ini pun meninggal tahun 204. Adanya tokoh seperti Imam Ahmad bin Hanbal. So mereka ni isu, ada benda yang tak jelas tentang hukum, mereka rumuskan. Saya nak buat contoh untuk orang awam faham. Contoh biasa. Bila kita musafir, kita boleh buka puasa ataupun tak? Boleh tak? Kalau kita sakit, boleh buka puasa tak? Wa man kana maridan aw ala safar. Ini contoh mudah saya buatlah. Siapa yang sakit atau musafir, boleh buka puasa tak? Okey, semua tuan-tuan tahu boleh. Tapi sakit yang macam mana yang boleh? Sakit gigi, sakit mata, demam sesama, sakit juga. Sakit perut, sakit belakang, sakit kepala, sakit apa? Contoh, benda-benda yang seperti ini. Kemudian musafir. Musafir macam mana? Musafir yang boleh qasar semayang. Okey, qasar semayang tu berapa jarak dia? Pasal zaman dulu bukan ada naik unta, jalan atas belakang tu unta naik 2 km, 3 km, tak ada. Orang hanya agak
kejauhan itu berdasarkan kepada bandar ke bandar. Tak ada Nabi bagi tahu jauhnya sekian-sekian kilometer. Bukan ada kilometer. Bukan ada ukuran batu pun. Hanya manusia mengagak daripada bandar ke bandar. Contoh saya nak bagi faham. Habis itu kalau boleh musafir boleh buka puasa, hari ni saya nak musafir, katalah ke Mekah, pagi ni nak turun daripada rumah, saya boleh buka puasa mula daripada rumah ke? Atau tengah-tengah perjalanan ke? Semua persoalan ini perlukan perbahasan. Siapa yang bahaskan? Inilah tokoh-tokoh fiqh ni. Yang nama-nama tadi. Yang ni bagi pandangan macam ni, yang ni bagi pandangan macam ni, yang ni bagi pandangan macam ni, yang ni bagi pandangan macam ni. Lalu jadilah pandangan-pandangan itu mazhab di dalam agama. Tuan-tuan faham tak? Jadi mazhab Syafi'i dia ada kaedah cara bagi pandangan dan pandangan yang telah dikeluarkan. Mazhab Hanafi ada cara dia. Semua mereka ini ada pengikut mereka. Di samping 4 mazhab ni banyak lagi mazhab yang lain. Ada. Oleh kerana orang Islam mai kemudian macam kita tak do not achieve the level of knowledge. Pencapaian kita tu tak sampai mereka tu. So we need to follow their ijtihad. So saya nak ikut siapa? Saya nak ikut Imam Syafi'i ke? Imam Hanafi ke? Imam Malik ke? Imam Abu Hanifah? Semua mereka ini orang alim. Betul tak? Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah ahli zikir. Tanyalah orang yang mempunyai ilmu. Kalau saya ikut Imam Abu Hanifah pun, ahli ilmu juga. Kalau saya ikut Imam Malik pun, ahli ilmu juga. Jika saya ikut Imam Syafi'i pun, ahli ilmu juga. Jika saya ikut Imam Ahmad pun, ahli ilmu juga. Jika saya ikut Al-Laits bin Sa'ad pun, ahli ilmu juga. Jika saya ikut Sufyan Al-Thawri pun, ahli ilmu juga. Suruhan Allah mengikut ahli ilmu. Bila kita tak tahu dan benda-benda yang kita tak boleh capai, ataupun dia orang telah buat thorough effort, satu usaha yang besar sehingga kita boleh faham agama, orang ikut. Ada negara yang ikut Syafi'i, ada negara yang ikut Hanafi, ada negara yang ikut Malik, ada negara yang ikut Abu Hanbali. Orang Mekah, orang Saudi, orang Teluk banyak ikut Hanbali. Orang Iraq, orang India, Pakistan, Mesir ramai ikut mazhab Hanafi. Dia mazhab paling besar kerana dia pernah memerintah banyak kali. Dia perintah kerajaan Abbasiyah, dia perintah kerajaan Osmaniyah. Orang Morocco, walaupun Imam Malik asal daripada Madinah, orang Morocco, orang Afrika banyak ikut mazhab Malik. Sebahagian negara, orang Malaysia, orang Indonesia banyak ikut mazhab Syafi'i. Kerana mazhab itu yang diajar. Tapi kalau orang duduk di Morocco, dia ikut mazhab Syafi'i, salah tu pun tak? Adakah Allah telah tetapkan hendaklah rakyat Morocco mengikut mazhab Malik? Tak, mazhab tu sendiri datang kemudian. Hendaklah orang Malaysia mengikut mazhab Syafi'i. Ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan boleh faham penerangan ni? Jadi mana-mana tokoh ilmuwan yang diikuti adalah mengikut ahli ilmu. Kemudian boleh tak kita membuat perbandingan tentang pandangan-pandangan? Contoh, saya nak buat satu contoh. Baru ni saya tengok satu orang daripada Jabatan Mufti ataupun agama sebuah negeri. Dia menjawab soalan dan dia keluarkan soalan itu di dalam YouTube dan juga di dalam TikTok. Dan ramai orang tanya saya. Dan memang itu contoh mazhab Syafi'i, great mazhab, hebat mazhab yang hebat. Tapi ada pandangan-pandangan yang mungkin kita boleh setuju ataupun kita kena ambil pandangan mazhab lain. Contoh,
Dia kata, kalau satu orang tu telah berzina dengan satu orang perempuan, kemudian lahir anak daripada perzinaan tersebut, kemudian setelah budak perempuan tu membesar, cantik ke lawa ke, jumpa balik dengan pak yang pernah berzina dengan mak dia, mereka nak berkahwin pula dengan anak dia, boleh ataupun tak? Dia kata menurut mazhab Syafi'i, boleh. Dan memang itu pun. Dan hampir kaul yang sama saya rasa dalam sebahagian kalangan Malik. Tapi dalam mazhab yang lain, tuan-tuan bayangkan dalam kita ada kes JSB lah apa semua ni, kalau benda ni diterima sebagai umum, banyak cacah merebah pada zaman banyak perzinaan ni. Bukan nak salahkan Imam Syafi'i. Dia mempunyai satu kaedah perbahasan dia. Kan dia menyatakan nasab itu tak sabit. Bila nasab tak sabit, you are nothing for me. You are nobody. You are not my relative. You are not from my blood. Tapi lah mazhab lain dia kata, kalau menyusu pun tak boleh kahwin dah. Bagaimana nak kahwin dengan anak yang merupakan titis mani dia sendiri? Ada pandangan yang lain. Okey. Sebab itu di Perlis, kita melihat mazhab-mazhab ini sebagai satu khazanah yang besar. Kita mengambil sebahagian pandangan daripada mazhab ini, daripada mazhab ini. Kita tak terkeluar daripada mazhab ini. Cumanya, kita taklah hanya satu sekolah saja kita ambil. Maka sebab itu, di Perlis, antara toki padi dengan toki harum manis, duit toki harum manis banyak lagi. Dalam mazhab Syafi'i, harum manis tak kena zakat. Sebab yang kena zakat ialah makanan asasi negeri penduduk saja. Seperti padi, gandum, tamar. Tapi di Perlis, wajib juga zakat harum manis sebagai zakat tanaman. Main mana ni? Mazhab Hanafi. Kerana itu lebih adil. Contoh saya nak buat. Dan banyak hal-hal yang lain umpamanya. Kalau saya nak, dalam semua fatwa-fatwa di Perlis ni, ada rumah mazhab dia. Orang kata Perlis tak ada mazhab. Bukan tak ada mazhab. Perlis keluar mazhab. Bukan keluar mazhab. Tetapi dia tidak hanya satu mazhab saja dia pegang di dalam mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan bayar zakat pendapatan tak? Siapa bayar zakat pendapatan sini? Angkat tangan Zat. Pakat tak bayar habis? Ha? Zakat pendapatan tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu di Perak dia stick tak ada mazhab zakat pendapatan pada zaman dulu lagi. Sekarang ni mungkin tak tahu kalau berubah satu hari dua hari. Sebab Imam Syafi'i tak ada, dalam mazhab Syafi'i tak ada. Ini dalam mazhab Hanbali. Maka jika tuan-tuan tengok dia Perlis, kenapa? Kerana kita membandingkan kekuatan dalil. Oh, hang lebih pandai pada Imam Syafi'i lah. Hang sendiri bagi pandangan lain. Itu bukan jawapan dia. Sekarang ni cerita budak-budak bolehlah cakap macam tu. Kau ikut mazhab Syafi'i, adakah kau lebih pandai daripada Imam Malik? Kau bila ikut mazhab Syafi'i, adakah kau dakwa kau lebih pandai daripada Abu Hanifah? Bila kau ikut mazhab Syafi'i, adakah kau lebih pandai daripada Imam Hanbali? Bukan macam tu. Bukan kerana kita lebih pandai. Kita memilih pandangan yang satu lagi di atas alasan-alasan yang pada keyakinan kita lebih kuat. Bukan kita yang kata. Alasan-alasan itu boleh kita baca. Maka dengan tu tengok di Perlis. Mungkin yang polis datang ni, pasal apa bismillah pelan? Dalam dunia ni semua orang bismillah kuat. Sebab dunia kita pikir ni ya. Kalau kita pergi luar negara, kebanyakan dunia ni memang bismillah pelan. Masjidil Haram, Masjid Nabi memang pelan-pelan. India, Pakistan bismillah pelan. Negeri Iraq apa semua, Jordan bismillah pelan. Bismillah kuat untuk bacaan Fatihah dan salat ialah mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi bismillah pelan. Mazhab Malik tak bismillah langsung, bahkan makruh. Jika di dalam bacaan Fatihah untuk bismillah dan salat. Mazhab Hanbali bismillah perlahan. Jadi Perlis ni, awak Perlis yang macam tu. Macam hak Perlis tak bismillah ni tak ada mazhab. Dia tak tahu, dia mazhab kedai kopi. Jadi mazhab kedai kopi, member dia bersembang,
dia pun kata, betul you know. Mana ada ulama kata macam tu. Dia buku siapa pun dia tak nak baca. Ha? Begitulah juga tentang kunut tak kunut. Tak payahlah ulang. Pasal apa tak kunut? Perlih seorang yang tak kunut. Bukan. Dalam dunia ni kebanyakan tak kunut. Tapi mazhab Syafi'i kunut. Hak mazhab lain tak kunut. Ada mazhab Malik kunut sebelum rokok. Dan ini semua ialah qaul di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Masalah dia sebab tengok depa buat ni, depa tak mau kunut ni, depa lebih pandai daripada ulama. Ulama bukanlah mazhab Syafi'i saja, ulama juga lah mazhab yang lain. Mana qaul yang tak ada ulama kata hak boleh buat keluar? Semua qaul. Hatta masalah nasab tak nasab, hatta masalah kalau sekiranya ibu, dulu saya terbuat contoh ni, bapa dengan mak dia mereka bukan Islam, pak dia bukan Islam, mak dia bukan Islam, lahir anak pun tentu bukan Islam. Tiba-tiba bapa dia dengan mak dia bercerai. Anak dia duduk dengan mak dia, membesar, dah 7 tahun. Pak dia hilang ke mana-mana, tak balik dah tengok isteri dia. Tiba-tiba bapa dia masuk Islam. Kalau dalam kaedah mazhab Syafi'i, bila bapa Islam, automatically anak Islam. Itu yang jadi krisis dulu ni. Bila anak Islam, masalahnya anak tu duduk dengan mak. Mak tu tak Islam, dia duduk pergi. Bila bapa Islam, hak penjagaan pergi kepada yang Islam. Tak kira mak tu bapa yang Islam. Lalu berlaku krisis. Pandangan-pandangan yang diberikan, mesti ambil balik anak dia, mesti. Saya kata itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Perleh pasal apa tak bertegah dalam masalah ni. Walaupun bertegah dalam 3 kes anak, hak tu kes masuk Islam. Tapi dalam kes yang seperti ini, kita kata hak penjagaan balik kepada the interest of child. Balik kepada kebajikan anak. Bukan kepada siapa yang, bila Islam bapa, terus kena hantar kat bapa. Kalau dia daripada 8 tahun tak pernah duduk dengan pak dia, tiba-tiba bapa dia Islam, terus bawa pergi kat bapa dia, bapa dia ada isteri yang lain, mungkin akan menimbulkan masalah yang lain. So kita tengok qaul dalam mazhab Malik. Kita tengok qaul, sebahagian qaul dalam mazhab Hanafi. Kita tengok pandangan-pandangan yang berbeza. Apa penyelesaian dalam masalah ini? Tuan-tuan faham ni? Dan dengan itu maka tuan-tuan akan dengar di perleh ni, pasal apa ada pandangan yang lain? Pandangan itu di dalam sekolah-sekolah pemikiran yang itu juga. Cuma tuan-tuan tak biasa. Mungkin daripada kecil macam tu. Macam tuan-tuan tengok, pasal apa perleh kalau nak semayang tak usolli? Tak ada. Solli itu maksud aku nak semayang. Kan? Kita nak remain version yang asal. Nabi semayang takbir terus. Ada orang kata bagus usolli ni, bagus ulama. Ada kata bagus untuk solli. Kita kata maintain yang Nabi tu lebih bagus. Pasal Nabi adalah contoh yang asal di dalam ibadat. Itu kita punya stand. Supaya nak faham.